أعوذ بال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat. Hari ini kita berada pada tanggal 18 hari bulan Zulqa'dah 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh kerana kita berada dalam bulan haram Zulqa'dah dan bulan depan masuk bulan Zulhijjah, selain daripada jemaah haji yang dah mula bertolak ke Mekah untuk menunaikan fardu haji, ada satu ibadah yang sangat dituntut untuk kita lakukan dalam bulan Zulhijjah nanti, iaitulah pada hari raya dan hari-hari tasyrik, ibadah korban. Jadi hari ini kita akan ulang kaji berbicara tentang fiqh yang berkaitan dengan ibadah korban. Mungkin tak semua sempat saya bicarakan. Sekiranya ada pertanyaan dan persoalan yang berkaitan dengan korban, boleh ajukan di akhir nanti insya-Allah. Yang pertama sekali berkaitan dengan nama ataupun tajuk ibadah korban dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i ini ialah Al-Udhiyah. Al-Udhiyah dengan huruf Dad sama macam kita sebut Aidul Adha, huruf Dad, dan ia juga berkaitan dengan waktu duha, iaitu juga huruf Dad. Kenapa ada kaitan yang sangat rapat di antara Aidul Adha, Al-Udhiyah, nama ibadah ini dalam kitab mazhab Syafi'i, dan juga waktu duha? Kerana ia berkaitan dengan sembelihan haiwan yang disebut berkorban. Peserta korban berkorban hartanya di jalan Allah Ta'ala, dan kebiasaannya sembelihan haiwan korban itu dilakukan pada waktu duha. Jadi itu kaitan. Adapun definisi dalam mazhab Asy-Syafi'i, Al-Udhiyah itu ialah ma yuzbahu, apa-apa daripada haiwan yang disembelih, minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'is, binatang yang disembelih daripada jenis unta ataupun lembu ataupun kambing biri-biri ataupun kambing biasa. Taqarruban ilallah, niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaumal Eid, iaitu pada hari raya. Hari raya di sini merujuk kepada hari raya korban. Maksud hari raya yang disebutkan dalam definisi ini juga termasuk 3 hari tasyrik, iaitulah 11 hari bulan, 12 hari bulan dan 13 hari bulan Zulhijjah. Seterusnya, dalil pensyariatan ibadah ini. Yang pertama adalah dalil daripada ayat Al-Quran, surah Al-Kawthar, ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat kerana Tuhanmu, dengan maksud solat sunat Aidul Adha, wanhar, dan sembelihlah binatang korban sebagai tanda syukur. Itu daripada Al-Quran.
Adapun dalil daripada hadis Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan bahawa Nabi SAW dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim adalah Nabi SAW melakukan korban 2 ekor kibash, 2 ekor biri-biri, warnanya putih dan kedua-duanya sudah ada tanduk, maknanya sudah mencapai umur tertentu. Dan Nabi SAW sembelih sendiri dengan tangannya yang mulia dan Nabi menyebut Bismillah Allahu Akbar. Wasamma wa kabbara, iaitu menyebut Bismillah Allahu Akbar. Seterusnya dalam riwayat juga menyebut bahawa Nabi meletakkan kakinya di atas tengkuk binatang itu, iaitu kibash, untuk bagi stabil dan mudah untuk disembelih. Seterusnya hikmah daripada ibadah korban ini. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhabil Imam Asy-Syafi'i, pengarang menyebut yang pertama, hikmahnya adalah perlu diketahui annal udhiyata ibadatun, bahawa korban itu adalah satu ibadah. Ibadah bermaksud kalau buat maka dapatlah pahala. Dan bila sebut ibadah juga, ia terikat dengan peraturan dan juga ketetapan syarak. Tidak boleh diubah suai, tidak boleh dibuat modifikasi, melainkan kena mesti ikut. Apakah unsur ibadah? Iaitulah penetapan syarat yang mesti diikut. Yang pertama adalah waktu ibadah korban. Waktu ibadah korban ini tidak sama dengan waktu akikah, tidak sama dengan sembelihan biasa yang lain. Kalau sembelihan biasa yang lain sepanjang tahun boleh. Akikah juga selepas kelahiran dan dia terbuka sepanjang tahun, walaupun sunat hari ke-7, tak dapat hari ke-7 hari 14, tak dapat hari 14 hari ke-21 dan terbuka sehingga balik. Dah balik, maka gugurlah tanggungjawab ibu dan ayah ataupun penjaganya, maka akikah dituntut kepada diri sendiri, kepada orang itu yang dah balik. Baik. Ini berkaitan dengan masa nak dibandingkan dengan sembelihan biasa dan akikah. Adapun ibadah korban hanya 4 hari sahaja dalam setahun. Tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh selepasnya, iaitulah pada tanggal 10 hari bulan Zulhijjah, 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah dan 13 hari bulan Zulhijjah. Begitu juga dengan waktu mula sembelihan, walaupun 10 hari bulan Zulhijjah itu kita katakan bermula tarikh, tetapi belum lagi masuk waktunya, melainkan selepas daripada terbit matahari dan selepas daripada selesai solat sunat Aidul Adha dan 2 khutbahnya. Ini berdasarkan kepada riwayat para sahabat menceritakan apa yang mereka lakukan bersama dengan Nabi SAW. Awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananharu faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalik fa innama hiya lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki syai'. Perkara yang kami lakukan pada zaman kami, iaitu para sahabat dan Rasulullah SAW, kami solat dulu, maknanya solat sunat Aidul Adha. Selepas tu kami balik ke rumah dan kemudian kami pun sembelih korban. Jadi tertibnya adalah solat dulu, barulah sembelih korban. Dan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran, Fasalli li rabbika wanhar, ayat kedua surah Al-Kawthar tadi, iaitu Al-Quran menyebut solat dulu, fasalli li rabbika, kemudian barulah wanhar. Siapa yang lakukan demikian, ikut tertib tadi, maka ia menepati sunnah kami, dengan maksud menepati syariat. Siapa yang sembelih sebelum daripada itu, iaitu belum lagi solat sunat Aidul Adha, dia dah sembelih, maka ia akan jadi daging biasa,
tidak dikira sebagai ibadah korban pun. Jadi kena tunggulah di qaryah yang kita tinggal itu, masjid dan juga surau yang buat solat Idul Adha dah siap ke belum bersama dengan kedua khutbahnya. Kita tak disyaratkan kita pergi solat, sebab solat ini solat sunat. Peserta korban tidak disyaratkan solat sunat Idul Adha, tukang sembelih pun tidak disyaratkan. Yang disyaratkan adalah mesti sembelihan itu dilakukan selepas daripada solat sunat Idul Adha dan dua khutbahnya di qaryah itu. Baik, seterusnya, unsur ibadah yang lain selain daripada masa adalah jenis binatangnya. Boleh tak sembelih ayam sebagai korban? Ada yang tanya, Ustaz, saya kebetulan tangkap kancil, boleh tak saya korbankan kancil saya pada 10 hari bulan? Ada lagi yang kata, saya nak sembelih arnab saya dah, sebagai contoh. Boleh ataupun tidak? Jadi, untuk memahami perkara ini, perlulah kita melihat dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat yang ke-34, Allah Ta'ala menyebut perkataan Al-An'am sebagai jenis binatang yang boleh dilakukan korban. Firmannya, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan bagi setiap umat itu kami jadikan ada satu jenis ibadah, mansakan ibadah, iaitu kita sebut nusuk. Kan kita baca dalam doa iftitah, kan sunat, bila selepas takbiratul ihram, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa nusuki itu kita terjemah sebagai ibadah. Sama dengan ayat ini, mansakan iaitu nusuk. Bagi setiap umat itu kami jadikan ada satu ibadah supaya mereka menyebut nama Allah. Bila sebut nama Allah ketika sembelih itulah. Binatang yang dijadikan korban, kan Nabi sebut Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kita akan sebut nama Allah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini supaya mereka menyebut nama Allah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka daripada jenis binatang ternakan. Terjemahannya Al-An'am, binatang ternakan. Binatang ternakan ini dikhususkan lagi, maksudnya ditafsirkan dalam surah Al-An'am. Ada satu surah dalam Al-Quran namanya surah Al-An'am, binatang ternakan. Lalu ada satu ayat, kemudian ayat selepasnya pun ada dua ayat menghuraikan maksud Al-An'am. Tuan-tuan boleh rujuk ayat 143 dan 144. Iaitulah firman Allah Ta'ala, Thamaniyata azwaj. Binatang ternakan itu ada 8 yang ia adalah berpasang-pasangan. Maksudnya adalah jantan betina. Lalu Allah menyebut 4 jenis haiwan dalam ayat yang 143. 2 daripadanya dalam 143, minad-dha'nithnaini wa minal ma'zithnain. Daripada kambing biri-biri 2, iaitu jantan dan betina. Dan daripada kambing biasa juga 2, jantan dan betina. Ayat 144 sebut lagi 2 item, iaitulah wa minal ibilithnain wa minal baqarithnain. Dan daripada unta 2, iaitu jantan dan betina. Dan daripada daripada lembu juga 2, jantan dan betina. Wa minal baqarithnain. Jadi 8 itu jumlah semuanya bila jantan dan betina. Tapi ada 4 binatang yang disebut dalam 2 ayat ini, iaitulah unta, kemudian lembu, kemudian kambing biri-biri, dan kemudian kambing biasa. Maka ini saja haiwan yang dibolehkan untuk dijadikan binatang korban. Jadi kalau orang tanya, arnab macam mana? Jadi tak termasuklah. Ayam lagi tak termasuk, kerana dia nak kata binatang ternakan tetapi tidak ada sifat iaitu berkaki 4. Ayam kakinya 2 je. Tu pun ada orang tanya, Ustaz, kalau saya punya ayam kakinya 4, tu nantilah tunggu ada 4 kaki lah. Tapi dia tak termasuk, kerana daripada 4 jenis ini yang paling kecil saiznya adalah kambing biasa. Okey, wallahu alam, itu berkaitan dengan jenis haiwan. Maka jenis haiwan ini
Dipanggil, kita kata tadi, tertakluk kepada ketetapan syarak. Tidak boleh kita ambil ataupun gunakan binatang yang lain sebagai binatang korban kerana ini adalah ibadah. Hikmah yang seterusnya adalah pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji menyebut, yang kedua, menghidupkan kembali pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan untuk korbankan anaknya Nabi Ismail. Akhirnya dia telah membenarkan apa yang dilihat dalam mimpinya, iaitu wahyu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah ganti dengan seekor kibas. Jadi sejak daripada itu korban adalah binatang lah, binatang, bukannya orang. Jadi di sini sebenarnya menuntut kepada kita sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim untuk sentiasa berkorban. Korban ini biasanya sesuatu yang kita sayang. Kita sayang dengan harta kita. Siapa yang tak sayang? Kumpul bukan main lama, nak cukupkan RM500, RM600, RM800, korban. Kita pun niatkan sebagai korban, beli satu bahagian, kemudian niatkan sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Sayang ke tidak duit kita? Sayang. Kalau ikut-ikut boleh beli banyak perkara lain lah. Tetapi kerana ia ibadah, kita ingin fadilat, maka kita korban. Bila sebut korban saja, mesti kita akan terkenang asal pensyariatan ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, hikmahnya adalah di dalam ibadah korban itu ada unsur ataupun ada satu program yang Allah telah jadikan untuk ibadah korban ini membantu dan menolong orang-orang fakir dan orang miskin. Kenapa? Kerana siapa pun yang berkorban, banyak mana pun bahagiannya ataupun sikit bahagiannya, maka satu juzuk daripada bahagiannya disuruh kepada kita untuk ambil dan bahagi kepada fakir miskin. Model mana yang kita nak? Contohnya, boleh saja daging korban itu kita makan banyak, kemudian dengan syarat sedekah sedikit. Contoh ya, satu bahagian korban yang kita dapat, ni cerita kalau buat sendirilah ya, kalau buat sendiri, jadi kita akan tahu, oh rupa-rupanya kalau kongsi adik-beradik 7 orang, setiap orang daging saja akan dapat lebih kurang dah 15 kilogram, 15-16 kilogram. Dalam mazhab Syafi'i kata boleh tuan punya yang berkorban, iaitu peserta korban, ambil dan makan. Dia makan dengan keluarga dia, banyak mana pun yang dia nak, boleh, dengan syarat mesti sebahagian disedekahkan. Contoh, dapat 15 kilogram, kita pun ambil, makan dengan family 14 kilogram. 1 kilo mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Itu maksudnya. Mesti ke 1 kilo? Tak. Boleh saja separuh daripada kilo, asalkan namanya sedekah. Maknanya kalau setengah kilo 500 gram pun okey, sebab boleh dimakan oleh 2 orang, boleh dimakan oleh 3 orang. Jadi 500 gram tu okey lah, 500 gram. Sekilo okey. Tapi yang pentingnya boleh kita makan banyak mana dengan syarat sebahagiannya sedekah pada fakir miskin. Model kedua, iaitu yang paling afdal, kita makan sikit saja, bakinya yang banyak disedekahkan kepada fakir miskin. Ataupun model ketiga yang dicadangkan, dibahagi 3 bahagian. 1/3 yang pertama kita makan dengan keluarga kita, 1/3 yang kedua fakir miskin, 1/3 yang ketiga bagi kepada jiran tetangga ataupun sanak saudara ataupun kawan-kawan walaupun mereka ini kaya. Itu tak ada masalah. Jadi 3 model tadi yang mesti ada siapa? Iaitulah fakir miskin. Fakir miskin. Seterusnya, itu yang disebut hikmah dan fadilat, iaitu ibadah korban itu membantu orang-orang miskin. Kemudian tambahan daripada fadilat kelebihan melakukan ibadah korban ini, ada satu riwayat daripada Zaid bin Arqam dalam Mustadrak ala Sahihaini, Imam Al-Hakim berkata, para sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, wahai Rasulullah, korban ni apa dia? Maknanya berkorban ni dapat apa? Lebih kurang macam tu ya. Ma hadhil adahi. Kemudian Nabi pun jawab kepada para sahabat, sunnatu abikum Ibrahim,
ia adalah sunnah bapa kamu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para sahabat tanya lagi. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Apa yang kami dapat pada ibadah korban ini wahai Rasulullah? Lalu Nabi pun jawab, bi kulli sya'ratin minas suf hasanatun. Setiap helaian bulu daripada binatang itu satu kebajikan. Jadi kalau binatang tu kambing biri-biri sebagai contoh, berapa helai semua sekali? Cubalah nak kira. Setiap daripada helaian bulu itu satu kebajikan. Dan kita tahu kaedah biasa dalam ayat Quran kita jumpa, hadis yang lain kita jumpa, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dan satu kebajikan itu nilainya adalah sama dengan 10 kali ganda. Jadi kalau satu bulu satu kebaikan, kalau ada 1000, kalau ada 2000 helai dan seterusnya, ini masya-Allah. Begitu juga dengan riwayat yang menyebut bahawa setiap daripada helaian bulu itu adalah keampunan daripada Allah Ta'ala, pun ada riwayat begitu. Begitu juga pengampunan Allah Ta'ala berdasarkan kepada darah yang mengalir daripada haiwan itu, berdasarkan hadis daripada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah, Nabi kata, wahai Fatimah, berdiri, bangun dan tengok sembelihan binatang korban kamu dilakukan. Maknanya yang sembelih orang lain, peserta korbannya adalah Fatimah, anak Nabi SAW. Dan Fatimah Nabi suruh bangun, berdiri dan tengok. Ini menunjukkan bahawa sunnah kepada peserta korban melihat binatang korbannya ketika disembelih. Sunnah untuk tengok. Jadi jangan lepaskan peluang. Kerana dalam hadis menyebut bahawa fa inna laki, merujuk pada Fatimah, sesungguhnya untukmu wahai Fatimah, bi awwali qatratin min damiha maghfiratun likulli dzambin. Titisan darah haiwan itu yang pertama, pada waktu itulah keampunan bagi semua dosa kamu. Jadi ini kelebihan. Sebab itu ada peluang berkorban, kita berkorban, jangan lepaskan. Hukumnya adalah sunat muakkadah, dia tak wajib, cuma dengan fadilat yang begitu banyak. Ada lagi yang menyebut dia akan datang pada hari kiamat nanti sempurna dengan tanduknya, dengan kukunya dan kulitnya. Ini menunjukkan bahawa ia akan menjadi tunggangan kepada peserta korban itu pada hari akhirat nanti. Ada yang kata ketika melintas titian sirat, ada yang kata bukan ketika melintas, yang penting Allah Ta'ala hidupkan balik binatang itu untuk menjadi tunggangan. Kita ni kalau lift rosak pun, ya Allah, seksanya kalau kat bangunan Jais tu lah. Semalam sekali rosak 3 semalam. Mujurlah turun, turun tu pun dah mengeluh. Maknanya kenderaan, lift tak ada, kenderaan tak ada. Kita akan teringat betapa pentingnya kenderaan, betapa pentingnya lift, dan semua kita, lagi-lagilah musim panas begini. Hari akhirat bagaimana? Panas-panas kita boleh pergi mall, tak nak beli barang pun tak apa, rasa dah sejuk juga kat aircon mall tu kan. Tapi pada hari akhirat bagaimana? Yang Nabi kata, jarak matahari seakan-akan sejengkal daripada kepala kita. Yang berpeluh berbeza-beza. Ada yang peluhnya sampai setakat paras betis, ada yang peluhnya sampai setakat paras pinggang, ada yang peluhnya sampai setakat paras leher dan seterusnya. Jadi suasana-suasana ini diceritakan dalam riwayat. Sukar untuk kita maknanya bayangkan kat dunia, tak mungkin berlaku sebab kita di alam dunia ini perkara-perkara itu tidak ada. Tetapi riwayat menyebut maknanya alam lain, iaitu alam akhirat nanti, alam barzakh, kita sangat memerlukan kepada amalan-amalan yang akan menjadi, iaitulah peneman kita, yang akan menjadi, iaitu juga sebagai kita kata penebus ataupun bantuan kepada kita pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Seterusnya, berkaitan dengan waktu sudah, syarat bagi binatang korban selain daripada al-an'am, iaitulah 2 syarat lagi, umurnya dan juga tidak boleh ada kecacatan ataupun aib yang boleh mengurangkan daging binatang itu. Yang pertama dari segi umur, bagi unta, umur yang disyaratkan adalah cukup 5 tahun masuk tahun ke-6.
lembu dan kambing biasa cukup umurnya 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Adapun kambing biri-biri cukup umur setahun atau gigi hadapannya telah gugur mana sampai dulu. Kalau masih tak setahun tetapi gigi hadapan sudah gugur, ini sudah boleh dijadikan korban. Maknanya kalau binatang korban yang dinyatakan tadi belum cukup umurnya, maka tidak sah untuk dijadikan korban. Yang kedua adalah syarat tidak ada kecacatan yang boleh menyebabkan berkurangnya daging binatang itu. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Al-Barra Ibn Azib, menyatakan bahawa Nabi bersabda, Arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 perkara tidak boleh pada binatang korban. Maknanya kalau dibuat korban tidak sah, tak cukup syarat. Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awruha, wal maridatu al-bayyinu maraduha, wal arja al-bayyinu arjuha, wal ajfa allati la tunqi. Yang pertama, yang buta ataupun tidak boleh melihat, yang memang jelas dia buta ataupun binatang itu tak boleh melihat. Yang kedua adalah yang berpenyakit, ada penyakit yang sangat, maknanya jelas penyakitnya. Yang ketiga, tempang yang sangat jelas. Yang keempat adalah yang sangat kurus sehingga menyebabkan dia seakan-akan tidak ada otak, kurus sangat, jadi macam tak waras binatang ini. Semua ni bila dilihat akan menyebabkan kepada dia tidak makan, cukup makan. Kerana buta, kawan-kawan lain dah makan, dia mungkin tak sampai lagi tempat rumput. Kalau dah sampai pun mungkin rumput yang elok dah habis. Kalau dia tempang, memang dia lambat daripada orang lain. Kalau dia sakit, memanglah kita pun sakit, tak selera nak makan. Kalau tak waras, ini lagilah, tak tahu dia makan ke tak makan. Ini semua menyebabkan tidak cukup ataupun berkurang dagingnya. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i dikiaskan semua kecacatan yang boleh menyebabkan berkurang dagingnya, maka tidak sah dijadikan haiwan korban. Sebagai contoh, satu contoh, lembu ni asalnya sempurna, tak ada penyakit, tidak ada apa-apa, tetapi waktu diturunkan daripada lori pembekal, ekornya tercabut, contohnya tercabut, putus. Lalu kita kata cacat. Kawan satu lagi kata, tak cacat, masih lembu lagi ni, dia tak jadi binatang lain. Tapi ekor tak ada. Ada tak daging bahagian ekor? Ada. Jadi menyebabkan dagingnya berkurang. Ustaz, kita sembelih lembunya, ekornya masuk periuk terus. Tak boleh. Sebab dia tercabut sewaktu haiwan itu hidup. Maka hukum ekornya ini adalah bangkai. Binatangnya masih hidup, ekor tercabut, jangan pula masuk periuk masak sup sekali. Dia bangkai. Bangkai ini najis dan tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Jadi itu contoh mengurangkan daging korbannya. Jadi itu sebahagian yang saya nak kongsikan. Saya bagi ruang kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ibadah korban. Sila. Ya. Terima kasih. Apa hukum penyembelih diberi bahagian daripada daging? Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali kata, aku telah diperintahkan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma, untuk aku laksanakan ibadah korban yang pesertanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi punya bahagian. Kemudian Nabi larang kami daripada memberikan bahagian korban itu kepada tukang sembelih, dan kami berikan kepada tukang sembelih harta daripada sisi kami. Ini menunjukkan bahawa tidak boleh bagi upah kepada tukang sembelih daripada daging korban atau mana-mana bahagian korban. Jadi niat sebagai upah tidak boleh. Kalau nak bagi upah, kena daripada aset ataupun duit yang lain, bukan daripada bahagian korban. Saya tambah lagi satu,
iaitu bukanlah bermakna pula tukang sembelih dan juga AJK yang melapah tidak boleh makan daging korban. Yang dia tak boleh dapat, kita bagi atas dasar upah. Tapi kalau kita bagi atas dasar hadiah dan juga sedekah, yang ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Jangan diniatkan sebagai upah. Itu saja. Itu saja. Wallahualam. Banyak program buat korban di luar negara. Maknanya kita wakilkan kepada satu-satu agensi, korbannya di satu negara dan juga seumpamanya. Soalannya, afdal di luar negara ke di dalam negara? Ini berbeza-beza keadaan daripada seorang dengan seorang yang lain. Kalau seseorang itu memang duitnya cukup, dalam negara pun dia dah buat 3-4 tempat, kemudian dia nak buat lagi di luar negara, ini okey, dia dapat fadilat. Cuma yang di luar negara mungkin tak dapat fadilat sunat melihat, sebagaimana hadis Fatimah tadi. Tapi ada yang kata, dia kata, Ustaz, agensi saya dia buat video, video conference, memang boleh tengok juga. Ya dapat, Alhamdulillah. Kalau nak ambil hadis Fatimah tadi lah. Cuma kalaulah dia mampu, nak kata 850 dia mampu, 1000 pun dia mampu. Kalaulah harga pada tahun ni 1000 pun dia mampu. Tapi dengan sengaja, oleh kerana di luar negara 300 sebagai contoh, 400, hanya kerana nak cari yang murah, sedangkan dia memang mampu, pada waktu ini tidak afdal. Tidak afdal. Kerana apa? Kerana korban ini kita kena pilih yang terbaik. Ingat kisah Habil dan Qabil, yang seorang lakukan yang terbaik, seorang lagi buat hanya melepaskan batuk di tangga. Siapa yang diterima korbannya? Yang Habil, yang Qabil tidak diterima. Jadi kat sini menjadi ingatan kepada kita. Adapun bagi seseorang yang tidak cukup duit, Ustaz, saya pergi masjid ni 880, saya pergi surau ni 860, saya pergi kat kampung 820, tak jumpa dah yang 700. Tak jumpa dah. Yang 600 lagi tak ada. Itu sebelum PKP dulu tahun 2016-17 saya ingat. Sekarang mana nak jumpa dah yang 600. Dia hanya ada 300. Kalau buat kat Malaysia memang tak mampu. Tapi terjumpa iklan luar negara korban 300. Bukan kerana murah dia pilih yang murah, tetapi memang kos di luar negara, mungkin negara itu negara yang tidak maju sebagai contoh, memang lembu yang sama, saiz sama, kat sana murah. Jadi pada waktu ini dengan ambil 300 dia mampu berkorban, maka pada waktu ini dia ambil, dan waktu ini bagus untuk diambil daripada tak korban langsung. Sebab itu dia berbeza-beza di antara satu sama lain. Tapi kalau nak cerita yang mampu tadi dah, saya tambah lagi selain daripada fadilat sunat melihat. Alah Ustaz, yang kat Malaysia buat sama-sama Malaysia pun tak tengok juga. Kenapa? Tidur Ustaz. Tidur. Pagi raya tidur. Ataupun dia kata dia buat raya ketiga, saya tak ada kat kampung dah, saya masuk nama tapi saya terpaksa tempat lain, tak dapat tengok juga, sama macam luar negara. Tetapi ada fadilat lain. Apa fadilat lainnya? Iaitu kita menyantuni fakir miskin yang berada di sekeliling kita, di kampung kita. Di semua tempat memang ada fakir miskin, tetapi kenapa kita bantu orang yang jauh sedangkan orang yang dekat kita tinggalkan? Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, data daripada Lembaga Zakat Selangor, berdasarkan apa yang saya dengar, jumlah fakir miskin di negeri Selangor, asnaf fakir miskin, data yang terbaru ataupun yang terkini, kita ada sebanyak 650,000 keluarga. Bukan 650,000 orang, 65,000 keluarga. 65,000. Jadi ramai. Sangat ramai keluarga. Kalau satu keluarga kita darab, katalah 2 orang minimum, katalah ada anak seorang, darab dengan 3 lah, 65,000 darab dengan 3, 6 kali 3, dekat 200,000 jugalah orang yang berada dalam paras fakir dan juga miskin. Jadi mereka inilah yang layak. Itu data yang rasmi, yang dapat zakat. Berapa ramai orang yang maknanya mungkin tak dapat dijejaki, yang memang sebenarnya dia fakir dan miskin. Jadi bagi saya ini perlu untuk kita tengoklah, untuk kita tengok juga insya-Allah. Wallahu alam. Ada lagi?
Sila. Mm-mm. Okey. Terima kasih abang yang bertanya berkaitan dengan ambil satu bahagian tapi bayarannya secara ansuran. Tapi belum habis lagi bayar, korban dah jalan ni. Okey. Jadi kalaulah memang pihak yang menguruskan bayaran ataupun yang menguruskan itu menerima ansuran, jadi kita berhutanglah walaupun korban itu dilakukan belum bayar habis, tidak ada masalah, cukup syarat sembelihan dan seumpamanya sah korbannya, cuma dia berhutang. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kita mampu ke tak mampu? Tu kena tanya. Tapi kalau orang yang ada gaji tetap, macam kita yang bekerja ini, sebenarnya kita mampulah. Cuma duit pada bulan Zulhijjah, kalau Zulhijjah saja macam tak mampu. Tapi kalau lajak sampai 3 bulan lepas tu, boleh diselesaikan bayaran, ini tidak mengapa. Tak ada masalah. Wallahualam. Ada lagi? Okey, semua okey. Okey, kalau tak ada, terima kasih kepada semua. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.